Assalamualaikum dan selamat datang ke video kali ini. Dalam video ini kita akan membincangkan relationship di antara electric field dan juga electric force. Okey, vector electric field dan juga vector electric force. Kalau rakan-rakan perasan dalam chapter elektrostatik ni, dia punya analisis sangat-sangat vektor intensif. Jadi maksudnya rakan-rakan kena betul-betul baguslah ataupun mahir dalam manipulasi vektor supaya mudahlah untuk buat pengiraan ataupun menyelesaikan masalah yang melibatkan electric field dan electric force. Okey, saya sarankan bagi mana-mana yang untuk sebelum saya masuk kepada topik ni, sekiranya rakan-rakan saya sarankan rakan-rakan pergi tengok dulu video vector multiplication by a scalar. Bawah tajuk vector multiplication, dan tengok bahagian vector multiplication by a scalar, baru kita sambung kepada video ni. Sebab konsep ataupun asas dia adalah datang daripada sana. Okey, vector multiplication by a scalar. Alright. Kita akan start terus dengan contoh yang pertama. Benda yang kita dah selalu buat. Okey, contohnya kita ada dua charge bersebelahan. Jadi kita akan ada repulsive force di antara kedua-dua charge. Sekiranya kedua-dua charge mempunyai nilai yang sama, contohnya 2 microcoulomb, sini pun 2 microcoulomb, dan untuk memudahkan pengiraan kita akan ambil jarak dia bersamaan dengan 3 meter. Okey, jadi sekiranya kita kira magnitude of charge terhadap B ini, terhadap charge ini. So pertama kita lukis dulu arah force dia. So arah force terhadap B adalah ke sana, disebabkan positif terhadap positif, jadi dia akan tolak B ke sana. Jadi force terhadap A terhadap B kita akan tulis sebagai QA terhadap B over R square times dengan QB. Okey, saya sengaja tulis macam ni, ada sebab. Okey, kemudian sekiranya kita menggantikan charge B ni dengan charge yang lain. So kita ubah charge ni, okay, kita tanda titik dia di sini So kita buat X lah, ataupun dot pun boleh. Okay, ini titik ni. Alright, kemudian kita letakkan charge yang lain. Okay, charge hijau, katalah charge hijau bernilai negatif. Okay, sekarang dah jadi charge C. Alright, jadi sekarang force kita, saya gerakkan ke bawah. Sekarang force kita akan jadi FAC. FA terhadap C, kita akan pakai KQA over R square darab pula dengan QC. Jadi ini untuk mengira magnitude of force. Okey, kita pakai dua charge pun dah cukup kot. Saya rasa rakan-rakan pun dah boleh nampak. Kita tengok dekat sini, kita ada satu sebutan, satu persamaan yang berulang. Okey, kalau kita tengok di sini, kita punya KQA over R square ni berulang. Nampak tak? Di sini sekali, dan di sini lagi sekali. Okey, sebenarnya apa sebenarnya sebutan ni? Ini KQA over R square. So kalau kita remove charge ni daripada board ni, maksudnya kita ada satu titik lah di sini kan. So nilai ni KQA over R square ni sebenarnya itu adalah equation untuk electric field. KQA over R square adalah nilai electric field pada point sini, pada point itu. Boleh Jadi ini adalah electric field charge A pada point ini. Bermaksud force terhadap sesuatu charge bersamaan dengan, jadi kita boleh generalizekan equation ni. Saya gerakkan sikit. Jadi equation ni kita boleh tulis secara amnya, kita boleh tulis sebagai force terhadap sesuatu charge, okay, magnitude of force terhadap sesuatu charge bersamaan dengan
electric field pada point tu darab dengan charge yang kita letak pada point berkenaan. Okey. Maksudnya macam mana? Contohnya kita ada satu charge yang macam ni. Satu charge A. Okey, kita cari dulu electric field pada point ini. Kemudian sekiranya kita meletakkan sesuatu charge pada point berkenaan, so dia akan exert force kan pada charge ni. Okey, magnitude of the force exerted on second charge ni is equals to charge yang kita letak tu darab dengan electric field pada point berkenaan. Okey, untuk nak bagi lagi clear, saya akan buat satu contoh macam mana kita nak pakai hubungan di antara force dan electric field. Okey, bagi contoh ni, kalau kita kira electric field A pada point ini, katalah point P selalu kita pakai P lah. Lain pun boleh, tapi kita pakai P senang. So E pada A adalah K 9 darab 10 kuasa 9 darab dengan 2 mikro. So ini adalah charge A bahagi dengan jaraknya adalah 3 square. So ini dengan ini akan cancel. So kita akan dapat nilai electric field pada point ni adalah 2 darab 10 kuasa 3 Newton per Coulomb. Okey, dan arah electric field pada point A. Okey, arah electric field pada point A bersamaan dengan, so point A electric fieldnya ke sana sebab kita ada charge positif. So ini adalah EA. Alright, so kita boleh tulis vektor dia sebagai 2 darab 10 kuasa 3 Newton per Coulomb dalam arah positif X. Okey, sekiranya kita meletakkan satu lagi charge positif juga, okey, pada point P. So kita buangkan sikit kapur ni, takut dia tak melekat. So kita letak ni. Okey, alamak, tak melekat. Sekejap So kita letakkan di sini. Okey. Alright, kita letakkan satu lagi charge exactly pada point P. Jadi kalau kita kira di sebelah sini di sebelah sini, kalau kita kira magnitude of force pada charge berkenaan. Okey. So force terhadap, kita panggil ini sebagai, ini point P, kita tulis kat atasnya So ini katalah kita letak charge B. So force A terhadap B sama dengan 9 darab 10 kuasa 9 darab dengan 2 mikro. Yang ini charge A bahagi dengan 3 square. Okey, charge B kita letak contohnya 3 mikro lah. Okey, untuk kita nak bezakan dia kan, so kita letak charge B bersamaan dengan 3 mikro Coulomb. So kita akan darab sebelah sini dengan 3 mikro. Alright, so 9 dengan 9 yang di atasnya akan potong. 2 darab 3 bersamaan dengan 6. So 6 darab 10 kuasa 2 darab 3, 6. 9 tolak 12 bersamaan dengan negatif 3 Newton. So vektor FAB bersamaan dengan 6 darab 10 kuasa 3 kuasa negatif 3 Newton dalam paksi positif X juga. Okey, kalau kita tengok di sini, jadi ini adalah force positif terhadap positif kan. So positif charge terhadap positif charge. Yang satu lagi bermaksud dia punya, ni saya padam, kena saya lukis mula So tadi kita dapat dia punya E macam ni. E dia macam tu, EA. So itu adalah EA. Tulis kat sini EA, ini adalah vektor EA. Okey, so vektor force juga dalam arah yang sama. So F A terhadap B adalah dalam arah yang sama. Kedua-duanya bernilai positif sini Tengok sini dan sini. Okey, macam mana kita nak pakai hubungan force dan electric field? Okey, kita turunkan sedikit. Okey, kita ada hubungan bahawa magnitude of force bersamaan dengan charge yang kita letak darab dengan electric field pada point berkenaan.
Ataupun boleh juga kita nak tulis di dalam bentuk vektor. Okey, kalau tak faham kenapa kita boleh tulis dalam kedua-dua form ni, boleh tengok bahagian vector multiplication. Sama juga kalau kita tulis macam ni, benda yang sama. So ini kita tengok in term of the magnitude lah. So ini kita tengok in term of the vector. Alright. So ini kita akan masuk nilai charge tu. Okey. Jadi kalau selalu ini yang diberi dalam syllabus. Okey. Sama ada yang nak pakai ini ataupun ini pun boleh lah, benda yang sama. Okey. Kalau kita hanya tengok kepada magnitude saja So kalau berdasarkan magnitude sahaja, F, okey, force terhadap force tadi, okey, bersamaan dengan charge yang kita letak tadi adalah positif 3 mikro darab dengan nilai electric field 2 darab 10 kuasa 3. Okey. Jadi ini akan membagi kita nilai 3 darab 2 bersamaan dengan 6 mikro 9 negatif 6 darab dengan tambah dengan 3 akan jadi 10 kuasa negatif 3 Newton. Okey, boleh nampak So kita akan dapat jawapan yang sama macam yang di atas ni, nampak? Boleh So itulah konsep dia. Jadi force equals to Q times E. Kalau kita nak tengok in term of vector, maksudnya kita nak tahu direction of force lah. So direction of force saya gerakkan sikit So direction of force kita masukkan nilai positif tadi kan, 3 mikro. Jadi ini adalah skala multiplication darab dengan 2 darab 10 kuasa 3 dalam paksi X axis. So kita akan dapat vector force 6 darab 10 kuasa negatif 3 Newton juga dalam paksi X. Bermaksud kita akan ada dua vektor yang parallel. Okey, sebabkan kita multiply by positive number, jadi arahnya tidak berubah. Buktinya mana? Ini yang tadi kita lukis di atas ni, nampak tak? So electric field dan juga electric force direction yang sama, cuma panjang electric force akan jadi lebih pendek sebab dia adalah 10 kuasa negatif 3, sini adalah 10 kuasa 3, so dia lebih pendek. Okey, tapi arahnya sama, tidak berubah. Dan untuk mengira magnitude dan direction kita boleh pakai inilah So ini akan bagi kita magnitude. Dan sekiranya kita menggunakan vektor, kita akan dapat vector force di sini macam ni Okey, ini untuk case yang one dimensional lah. Saya akan bagi satu case yang 2 dimensional.